Jadi kalau siapa yang tak bercakap langsung, cakap sia-sia ya, selama 10 hari, dia akan nanti merasa ya, betul 10 hari dalam masa solok keadaan suasana semua berbeza. Nanti barulah dia dapat meyakinkan diri padanlah apa juga dosa kecil besar tak boleh dibawa semasa bersolok. Dosa-dosa ya, kecil atau besar tak boleh dibawa masa solok. Makna orang bersolok itu dia bersih. Sebab itulah setiap yang bersolok dia kena terangkan pada guru apa dosa dia. Kalau bunuh orang sekalipun dia kena cakap. Yang ini berat. Apa ilmu ni? Ya? Zaman Rasulullah tuan-tuan, ya? Sahabat yang melakukan apa dosa, cakap betul terang-terang. Yang mencuri, yang membunuh, yang berzina. Selagi kita suruk-suruk tak jadi. Kan saya dah banyak kali cerita ya. Seorang murid Imam Ishaq, bila bersolok dia tak boleh baca tahiyat. Terutamanya ketika mengucap asyhadu alla ilaha illallah. Tak boleh. Kerana dia melakukan satu dosa besar, tak bercerita. Tapi dah beberapa hari, 4-5 hari, dia dah atas cepit ni. Fikirnya tak menjadi, tak ada apa-apa kemajuan. Barulah dia cerita. Lepas dia cerita tu barulah dia boleh berfikir. Mungkin tuan-tuan yang dah bersolok selalu dengar. Dengar apa? Kelambu itu kubur. Kelambu itu ibarat kubur. Ini sebenarnya tuan-tuan ada hakikatnya. Ada hakikatnya. Maksudnya orang yang bersolok itu berada dalam keadaan dan suasana di dalam kubur. Jadi itu bukan cakap-cakap biasa. Kubur engkau dah terlucut. Kubur engkau dah jatuh. Mak kelambu. Dulu mula-mula pun saya susah nak terima. Apa ni orang tua-tua ni cakap lebih-lebih. Kelambu daripada kubur. Sebenarnya kalau kita jaga adab, di awal hingga akhir, betul. Keadaan dan suasana seseorang ketika bersolok, keadaan dan suasana itu seperti di alam kubur. Kalau dosa tak boleh dibawa ke kubur, masa ya, ke dalam kubur, maka begitulah dosa-dosa tak boleh dibawa masa bersolok. Kalau dibawa ada masalah. Satu perkara ini pun kalau kita faham. Dan kalau kita tengok pengalaman orang-orang bersolok, kita yakin dah bahawa suasana dan keadaan seorang ketika bersolok jauh berbeza dengan suasana dan keadaan di luar solok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihu bukratan wa asila. Walladzi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, malam ini marilah kita ingatkan semula apakah kebaikan amalan bersolok. Amalan bersolok dalam Quran disebut oleh Allah uzlah dan khalwat. Seperti yang Allah perintah kepada Ashabul Kahfi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh tazaltumuhum wa ma ya'buduna illa Allah fa'u ilal kahfi yansurlakum rabbukum min rahmatihi wa yuhayyi' lakum min amrikum mirfaqa. Wahai pemuda Ashabul Kahfi, apabila kamu telah uzlah meninggalkan raja masyarakat yang zalim mengancam agama, nyawa dan kehormatan kamu,
maka hendaklah kamu masuk dalam gua itu. Tuhan kamu Allah akan melimpahkan sebahagian rahmatnya yang khusus kepada kamu, dan Allah akan membantu menyempurnakan urusan hidup kamu dunia dan akhirat, sehingga urusan hidup kamu itu menjadi sempurna. Inilah di antara dalil amalan bersolok. Nabi Allah Musa juga bersolok selama 40 hari 40 malam. Tak makan tak minum, di bukit Tursina. Golongan ulul albab juga bersolok, walaupun tidak disebutkan bersolok. Kita menganggap ulul albab itu bersolok kerana mereka disebut oleh Allah dalam ayat 190 191 surah Ali Imran. Mereka dikurniakan Allah melihat Rasulullah Allah di alam malakut dengan pandangan ruh mereka. Sesudah Allah kasyafkan berbagai hijab ruh, kemudian Allah terangkan mereka itulah yang sentiasa berzikir dan tafakur dalam apa juga keadaan hidup mereka, berdiri ke duduk berbaring. Jadi cerita ulul albab yang disebut oleh Allah dalam ayat 190 191 surah Ali Imran juga sebagai dalil bahawa amalan bersolok atau uzlah khalwat itu memang disyariatkan di dalam Islam. Jadi perkara ini tak perlulah kita nak ulang lebih lanjut. Cuma kita fahamilah apa kelebihannya. Tentu saja kelebihannya sangat banyak. Berbagai hikmah tak akan dapat dicapai oleh seorang mukmin tanpa bersolok. Apa yang perlu kita ketahui, yakini ialah ketika seseorang itu bersolok, di mana-mana surah solok, di mana-mana bangunan untuk dijadikan amalan bersolok, keadaan dan suasana semasa bersolok itu sangat berbeza dengan keadaan dan suasana di luar solok. Ini mesti kita yakin dan mesti kita tahu. Ramai orang bersolok tapi tak pernah merasa. Ramai orang bersolok tapi tak pernah tahu. Yang mereka tahu bersolok itu, kalau kita dah duduk dekat surau kita Kuala Pilah itu, berzikir, solat berjemaah, jaga adab, itu saja. Tapi yang paling penting keadaan dan suasana kehidupan orang yang bersolok itu selama 10 hari sangat berbeza dengan keadaan dan suasana di luar solok. Siapa saja yang dah bersolok, dia tidak dapat merasakan hakikat yang saya sebutkan, berarti dia tidak dapat memenuhi syarat-syarat seorang yang bersolok. Terutamanya kurang menjaga adab. Cuba kalau kita masa solok tu, jangan bercakap sama sekali. Masa saya dulu, khalifah tua itu, suruh kita yang baru, orang yang baru bersolok itu, macam kita bisu. Cakap apa tak boleh. Jadikan diri itu macam bisu. Orang tanya, kita tak boleh jawab, dia diam. Nanti yang bertanya tu akan sadar, oh iya dia bersolok. Tapi apa yang berlaku orang-orang yang bersolok ni, kesimpulannya ada yang bercakap. Cakapnya itu sudah melebihi syarat-syarat, melanggar syarat-syarat. Ialah bercakap kan mudah. Bila banyak bercakap, memang tak rasa. Cuba sampai saja mula solok sampai 10 hari. Jangan bercakap. Apa pun jangan bercakap, jangan bertanya. Kalau ditanya pun diam. 10 hari tuan-tuan nanti barulah tuan-tuan rasa keadaan dan suasana ketika kita berada di rumah solok semasa bersolok sangat berbeza dengan keadaan dan suasana di luar solok. Jadi kalau kita bercakap solok ni tuan-tuan, hikmah solok itu seperti yang saya sebut, iaitu merasakan dan meyakinkan diri bahawa keadaan dan suasana semasa bersolok 10 hari itu jauh berbeza dengan keadaan dan suasana di luar solok. Cakap je habis. Saya dulu sebenarnya memang untunglah sebab tak ramai. Yang bersolok orang lelaki 16 orang. Memang takut bercakap. Walaupun kelambu sebelah menyebelah, makan pun berdekatan. Sebelum habis solok,
Kita tak tanya, awak dari mana, kampung mana, kerja apa, tak ada. Macam tak kenal. Habis solok tu barulah tanya, awak dari mana? Oh, dari sini. Sebelum solok tak ada. Tapi mudah kerana 16 orang. Nah, sekarang dah beratus. Dah beratus lagi susah. Cuba siapa nak bersolok nanti, jaga betul-betul aku tak bercakap. Aku jadi orang bisu selama sehari. Orang tanya mustahak macam mana pun dia. Sebab itu handphone tak boleh ada. Kadang-kadang yang solok ni pandai. Dia bawa dua handphone. Satu dibagi, satu di. Tapi tak buka suara. Masih ada lagi yang curi-curi. Dari kita boleh dah curi, tapi dari Allah tak boleh. Jadi kalau siapa yang tak bercakap langsung, cakap sia-sia selama 10 hari, dia akan nanti merasa betul 10 hari dalam masa solok, keadaan suasana semua berbeza. Nanti barulah dia dapat meyakinkan diri padanlah apa juga dosa kecil besar tak boleh dibawa semasa bersolok. Dosa-dosa kecil atau besar tak boleh dibawa masa solok. Makna orang bersolok itu dia bersih. Sebab itulah setiap yang bersolok dia kena terangkan pada guru apa dosa dia. Kalau bunuh orang sekalipun dia kena cakap. Yang ini berat. Apa ilmu ni? Zaman Rasulullah tuan-tuan, sahabat yang melakukan apa dosa, cakap betul terang-terang. Yang mencuri, yang membunuh, yang berzina. Selagi kita suruk-suruk tak jadi. Kan saya dah banyak kali cerita seorang murid Imam Ishaq, bila bersolok dia tak boleh baca tahiyat. Terutamanya ketika mengucap asyhadu alla ilaha illallah. Tak boleh. Kerana dia melakukan satu dosa besar, tak bercerita. Tapi dah beberapa hari, 4-5 hari, dia dah tercepit ni. Fikirnya tak menjadi, tak ada apa-apa kemajuan. Barulah dia cerita. Lepas dia cerita tu barulah dia boleh berfikir. Mungkin tuan-tuan yang dah bersolok selalu dengar. Dengar apa? Kelambu itu kubur. Kelambu itu ibarat kubur. Ini sebenarnya tuan-tuan ada hakikatnya. Maksudnya orang yang bersolok itu berada dalam keadaan dan suasana di dalam kubur. Jadi itu bukan cakap-cakap biasa. Kubur engkau dah terlucut. Kubur engkau dah jatuh. Mak kelambu. Dulu mula-mula pun saya susah nak terima. Apa ni orang tua-tua ni cakap lebih-lebih. Kelambu daripada kubur. Sebenarnya kalau kita jaga adab, di awal hingga akhir, betul. Keadaan dan suasana seseorang ketika bersolok, keadaan dan suasana itu seperti di alam kubur. Kalau dosa tak boleh dibawa ke kubur, masa ke dalam kubur, maka begitulah dosa-dosa tak boleh dibawa masa bersolok. Kalau dibawa ada masalah. Satu perkara ini pun kalau kita faham, dan kalau kita tengok pengalaman orang-orang bersolok, kita yakin dah bahawa suasana dan keadaan seorang ketika bersolok berbeza, jauh berbeza dengan suasana dan keadaan di luar solok. Tapi kalau tuan-tuan ingin meyakinkan diri, apa yang saya sebut ni, itulah masa solok cuba jangan cakap. Kalau 200 orang, semua jadi bisu. Syaratnya. Mana nak berlaku? Mana apa? Syaitan tu menggoda kita. Tengok-tengok orang tak ada. Berbisik-bisik. Bisik-bisik pun tak buat. Saya dulu, solok pertama 16 orang. Bisik pun tak ada. Apa saja tak bercakap. Lepas sampai tahlil, barulah dibenarkan bercakap. Itu pun tidak boleh bercakap dalam surau. Kerana dah habis sampai tahlil. Bila sampai tahlil, kalau orang lelaki dibenarkan oleh Imam Ishaq untuk keluar ke bandar. Masa di bandar itulah bercakap. Nabi Allah Uzair dia bersandar di sebatang pokok selama 100 tahun. Tapi dia rasa macam sehari. Kam labistah? Qala labistu yauman au ba'da yaumin. Aku di sini rasa macam 1 hari. Yauman au ba'da yaumin, atau setengah hari.
Tapi begitulah orang suluk yang sebenar. 10 hari itu sangat cepat. Tapi kebanyakannya terbalik. 10 hari itu bilang hari-hari. Mula hari Senin, nak sampai besok hari Selasa, lambat sangat jam. Nabi Allah Yunus, Nabi Allah apa? Nabi Allah, apa saya? Allah. Nabi Allah Uzair. Dia bersolok tapi sebenarnya tak ada perintah yang khusus dalam waktu-waktu yang kebelakangan dalam hidup dia. Dia asyik fikir macam mana Allah hidupkan orang yang mati. Satu hari dia petik buah-buah dekat kebun dia. Dan petik buah-buah itu taruh dalam bakul, beberapa bakul letakkan di atas keledai. Keledainya dipimpin. Dalam perjalanan tu balik ke rumah, dia asyik ingat macam mana Allah hidupkan orang mati ni. Sampai dia terlajak tuan-tuan. Kalau rumah ni kat sini lorong beringin, dia dah terlajak sampai Sungai Buloh. Allah. Dah terlajak. Nak patah balik. Dia berhenti di situ. Dia nampak berapa manusia yang baru dibunuh. Darah masih mengalir. Lagilah. Ini orang mati ni. Macam mana Allah hidupkan? Dia pun duduk dengan niat hilangkan penat. Dia sandar. Dia buka-buka mata. Mayat tadi semua habis. Tak ada. Unta dia pun tak ada. Tapi buah-buahan yang dipetik ada dalam bakul, segar. Dia pun pelik. Bila ditanya berapa lama engkau kat sini, dia kata, itu tadi yauman au ba'dhu yaumin. 1 hari atau setengah hari saja. Lalu Allah sebutkan, sesungguhnya Allah telah mematikan kamu selama 100 tahun. Bukan mati difanakan oleh Allah selama 100 tahun. Wahai Uzair, pada kamu pun pada engkau pun dah mati. Tulang-tulangnya ada di bawah timbunan pasir. Ya 100 tahun tuan-tuan. Kau tengok, aku nak hidupkan keledai kamu. Akhirnya keledai itu hidup balik. Nampak? Jadi keledai itu hidup, dia nampak. Jadi dia dapatlah menghilangkan keraguan. Allah boleh menghidupkan yang mati. Karena keledainya sudah mati 100 tahun, tulang-tulangnya, kulitnya pun semua dah hancur. Sebagiannya tertimbus di bawah pasir, hidup balik. Buah-buahnya masih segar 100 tahun. Jadi begitulah apa yang saya ceritakan tu, orang bersolok macam tu sebenarnya. Dalam keadaan suasana hidup di dalam kubur. Kalau nak kata suasana mati, iaitu mati sebelum mati, fana. Fana itu ada yang betul-betul Allah rasakan. Allah kurniakan seperti Nabi Uzair, Ashabul Kahfi.
Nabi Allah, apa itu, Nabi Allah Musa memang difanakan. Tapi kadang-kadang orang yang bersolok ini macam tak difanakan, tapi berada dalam keadaan fana. Itulah kalau dia sedar, dia akan merasa, oh, suasana dan keadaan aku bersolok ini berbeza. Tapi itulah rasa itu, kesedaran itu hanya akan timbul bila seorang itu benar-benar menjaga adab solok, terutamanya cakap. Jangan bercakap. Walaupun bisik-bisik, diam saja. Jadikan diri itu bisu. Macam tak kenal siapa pun. Macam tak ada orang. Seorang aja hidup di surau itu. Walaupun beratus-ratus sembahyang berjemaah. Kita jadikan diri kita ini seorang. Walaupun ramai. Inilah yang dikatakan uzlah fil khalwah. Kita ramai-ramai macam ini. Tapi kita merasakan kita seorang. Uzlah fil khalwah. Kita seorang walaupun kita duduk di dalam himpunan orang ramai. Itu kalau boleh memang bagus sangat. Jadi masa solok begitulah. Kita merasakan seorang walaupun ramai yang bersolok. Nanti barulah kita dapat kurniaan daripada Allah, kepahaman bahawa suasana dan keadaan seseorang bersolok itu berlainan. Sehingga nanti suasana dan keadaan yang dirasakan masa solok itu dia akan kekal. Susah nak hilang. Susah nak hilang. Walaupun dah balik kampung 1, 2 bulan, 3 bulan, dia masih merasa suasana dan keadaan dia bersolok. Kalau lepas solok itu pergi umrah, lagilah dapat dirasakan ketika umrah, ketika haji, bahawa suasana dan keadaan ketika bersolok berlain. Sebab itu amalan bersolok ini setengah ulama Naqsabandi menegaskan ada hubungan ibadat haji. Ada hubungan dengan ibadat haji. Kalau kita lihat dari berbagai sudut, memang betul. Satu dari sudut adab. Dalam solok tak bercakap. Haji pun gitu. Apa? Lepas solok, dia terus pergi haji, memang beruntung. Sudah berlatih 10 hari tak bercakap. Pergi haji tak bercakap. Oh, bagus. Semasa bersolok berzikir. Haji berzikir. Oh, bagus sangat. Jadi tuan-tuan, kalau tuan-tuan lepas saja solok, terus pergi haji atau pergi umrah, cuba rasa betul ke tidak. Terutamanya nanti ketika tawaf, kalau umrah ketika tawaf, ketika sa'i, nanti akan betul-betul sah. Ketika kita sama jemaah, semua akan pengalaman dalam solok itu semuanya akan kita rasa. Sebab itulah disimpulkan oleh setengah ulama tarekat Naqsabandiyah, amalan bersolok itu ada hubungannya yang rapat dengan ibadat haji. Dan ini telah saya lalui, saya dah ceritakan banyak kali. Pertama sekali apa? Adab bercakap.
Masa saya haji 43 hari di Mekah, di Madinah, saya memang jarang bercakap. Saya sebilik 12 orang. Yang tua ada, yang muda ada, kaya ada. Di Madinah saya ingat dah. Siang malam bila balik dari masjid, satu bilik. Saya tak pernah ditanya oleh jemaah dalam bilik itu. Encik dari mana? Kerja apa? Tak pernah. Saya pun tak ada keinginan nak tanya. Mereka tu berbual macam dengar, macam tak dengar. Cuba kita fikir 10 hari dalam bilik yang lebih kurang 12 kali 12 kaki. 12 orang. Letakkan di lantai itu tilam sepan. Untuk seorang itu ada 12. Tidur sebelah menyebelah. Sebelah pun tak ditanya saya. Saya pun tak tanya dia. Kan pelik. Seolah-olah saya ni macam tak ada. Saya pun tak ada tanya. Ya, Pak Cik dari mana? Awak dari mana? Kerja apa? Tak ada. Balik duduk lebih kurang tidur. Bangun, mandi, ambil uduk bagi masjid. Itu selama 10 hari. Memang saya rasa sangat hebat kesan daripada suluk. Kalau saya tak suluk, mungkin saya banyak bercakap. Di Mekah pun sama. Jadi kesimpulannya 43 hari boleh dibilanglah saya bercakap. Sengaja bercakap, berbual tak ada. Jadi itulah. Ini kita dah nak bersuluk 8 hari bulan. Syarat-syaratnya orang yang nak bersuluk, syarat-syarat sebelum kita bersuluk. Itu tonton cuba tengok balik. Ada beberapa syarat. Yang pertama, apa juga urusan mesti selesai. Apa makna urusan mesti selesai? Katalah bayar bil-bil. Jangan nanti kita kat Solo anak kita telefon. Ayah, elektrik kena potong. Itu tak selesai lah. Apa saja urusan mesti selesai. Mesti sudah dipikir, sudah dirancang. Kalau begini macam mana nak buat? Dah mudah selesai. Sebab itu kalau tak dapat cuti, tak bolehlah solat. Jangan pergi je. Aku tak dulit lah, aku dah tak kira lah. Kena buang kerja. Ini jangan buat bodoh. Kalau tak ada cuti, tak bolehlah pergi solat. Kan ada yang kerja susah nak cuti. Tak apalah, nanti satu masa ada. Sehingga itulah cuti mesti selesai. Apa-apa urusan mesti selesai. Tak selesai tak boleh. Kan ada orang kena dialisis. Itu semua nak selesai. Di sana ada tak? Atau kena tentukan. Kalau tak ada tempat dialisis tak boleh. Ambil ubat semua tu. Penuh semua selesai. Apa ni? Nafkah anak, isteri. Itu semua nak selesai. Jadi tuan-tuan bolehlah faham ni selesai. Urusan-urusan. Yang keduanya, hutang-hutang. Kena bayar.
Karena pergi solok ni macam nak mati. Jadi minta maaf. Minta maaf. Pada siapa-siapa yang kita rasa ada salah, minta maaf. Macam dah kita ni, pergi solok ni dah nak mati dah. Tak balik. Tapi siapa yang solok buat macam tu, tak ada lah. Semuanya dah set ala 10 hari je. Ada tak yang mati ketika solok? Ada. Siapa dia? Siapa dia? Tak tahu ya. Ada seorang yang ketika solok dia meninggal di Johor Bahru. Ayah Aziz. Ayah Aziz yang Kelang. Dia solok hari yang ke-5, ke-6 dia meninggal. Coba balik. Orang mati ketika solok ni sangat bagus. Sangat bagus. Tapi ayah Aziz tu memang dah sakit ni. Dia sakit, dia bersolok ini sengaja nak berzikir dan keduanya nak berubat. Meninggal. Jadi kerana itu, bila nak solok tu minta maaf. Pada siapa-siapa yang kita sendiri tahulah. Anggap aku dah tak balik lah ni. Tapi kalau macam itu, kalau kita buat betul-betul lah, dah jadi pelik pula. Ini ajaran sesat ni. Ajaran sesat. Tak sesat lah. Memang bagus sangat. Itu adab solok memang sebut macam itu. Hutang mesti dibayar, apa dibayar. Duit yang dibawa halal. Jangan duit tipu. Ya. Duit halal. Dan banyak lagi tonton boleh tengok adab sebelum pergi solok. Kalau adab masa bersolok tu memanglah penting ya. Itu boleh nanti kita huraikan. Jadi saya fikir malam ni cakap itu saja. Siapa ini ada pertanyaannya? Pertanyaan ini panjang lebar lah. Yang pertama, apakah ciri-ciri orang yang telah sampai pada Allah? Di dalam Quran ada ya. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Ketakwaannya, tawakalnya nampak sempurna, lebih baik daripada orang lain. Sebut aja Allah, takut. Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu, bila dibacakan ayat-ayat Quran, zadatuhum imana. Kenapa? Orang yang disampaikan oleh Allah apa kepadanya, dia akan mudah dapat hidayat. Jadi bila dia dengar ayat-ayat Quran, kesannya itu hebat. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Tawakal. Ketakwaan dan tawakalnya sempurna. Lebih baiklah. Pasal apa? Ketika bersolok tu dia juga sebut Allah, 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 Allah. Allah kemudian bila sampai
nafi isbat la ilaha illallah. Kalau nafi isbatnya apa itu sempurna, lepas nafi isbat, berarti orang tersebut telah dapat mencapai hakikat dan makrifah tentang wujudnya Allah, keagungannya dan kesempurnaan Allah. Itu dalam apa? Dalam muraqabah akhadiyah, muraqabah ma'iyah. Jadi kalau nak sebut ya tanda-tanda, ciri-ciri terlalu banyak. Di dalam Quran ada disebutnya. Saya bacakan ayatnya. Karena dalam Quran, ulul albab itu ialah orang yang disampaikan oleh Allah ke tingkat hakikat dan makrifah. Orang-orang yang sampai kepada Allah. Disebut dalam surah Ar-Ra'd ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yatadzakkaru ulul albab alladzina yufuna bi ahdillahi wa la yanquduna al-mitsaq walladzina yasiluna man amara Allah bi an yusala wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab walladzina sabru ibtigha'a wajhi rabbihim wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan wa yadra'una bil hasanati as-sayyi'ata ulaika lahum uqbad dar jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum bima sabartum. Ayat-ayat ini menceritakan tentang ciri-ciri orang yang sampai kepada Allah. Saya ringkaskannya. Antaranya apa? Dia, orang yang sampai kepada Allah itu, dia susah nak melanggar hukum Allah. Itu disebut mereka itulah orang-orang yang menyempurnakan janji mereka kepada Allah dan mereka tidak buat jahat. Kemudian sentiasa menjaga hubungan sesama manusia. Alladzina yasiluna ma amrallahu bi an yusala. Hubungan sosial dia baik. Kalau bersuluk semakin bergaduh. Dalam suluk pun ada gaduh. Bukan saja orang baru, orang lama pun ada gaduh. Bermasam-masam muka. Antara lama, orang-orang lama ni bermasam-masam muka. Apa suluk macam ni? Khalifah-khalifah yang ditugaskan marah orang-orang baru sesuka hati sampai kecil hati. Ustaz, saya datang sini nak betulkan hati, tapi dalam suluk hati saya semakin sakit. Ada yang melapor macam tu. Ini ya, khalifah-khalifah yang jaga. Kan boleh cakap baik-baik. Cakap baik-baik. Ini cakap cara kasar. Sampai orang terasa. Ya. Ini disebut dalam apa tadi? Cuba kita terus ya. Alladzina yasiluna ma amra bi an yusra wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Orang bersuluk ini dirasa takut kepada Allah, bimbang. Besok di padang mahsyar timbangan amal itu dia bimbang. Kalau buruk timbangan amal dia. Seterusnya bersabar. Walladzina sabru ibtigha'a wajhi rabbihim. Sifatnya sabar. Kesabarannya itu nampak menonjol. Walladzina sabru ibtigha'a wajhi rabbihim wa aqamus shalah. Salatnya semakin baik. Iqamah shalah. Dan urusan hartanya pun semakin betul. Tidak boros dan sebagainya. Wa yadra'una bil hasanati as-sayyi'ata. Membalas kejahatan dengan kebaikan. Ini susah.
Orang dah bersolok ni sepatutnya itulah boleh buat. Orang khianat, seorang dia khianat pada dirinya, dia tak ada apa-apa. Amalannya semakin baik. Alladzina yastami'una al-qaula fayattabi'una ahsana. Mereka itulah orang-orang yang bila mendengar pengajaran Allah, mereka lakukan dengan amalan yang terbaik. Ini di antara tanda-tanda. Bolehkah seorang mengaku dia telah sampai? Biasanya ngaku-ngaku sampai ni tak sampailah. Sekarang kan ramai orang mengaku Imam Mahdi. Bukanlah tu. Yang paling hebat Muhammad Qasim bin Abdul Karim di Pakistan. Ramai orang kata ini confirm lah Imam Mahdi. Tapi ada yang jawab, Imam Mahdi umur 40 tahun. Muhammad Qasim dah umur 50. Imam Mahdi dia kat Mekah Madinah. Zahirnya kat sana, ini kat Pakistan. Di Malaysia pun ada Habib Firdaus mengaku tahun 2023. Dia mengaku Imam Mahdi. Pengikutnya diarah pergi Madinah. Nanti di Padang Arafah dia diisytiharkan sebagai Imam Mahdi. Akhirnya balik kena tangkap, bicara kena denda 3,000. Tak lama sakit barah paru-paru, mati di hospital Selayang. Imam Mahdi Malaysia dah mati dah. Kalau di Indonesia memang banyak. Di Pulau Jawa. Salah seorangnya ialah Syekh Suhaimi. Jamaah Arqam ni di Indonesia lagi ramai. Tetap yakin Syekh Suhaimi adalah Imam Mahdi. Jadi jawabannya itulah. Tak boleh kita ngaku aku dah sampai, tak boleh. Orang yang sampai dia tak mengaku. Orang yang tak sampai dia mengaku. Itulah. Sebab yang bergaya ni bukan orang kaya, tuan-tuan. Yang hidup tunjuk gaya tu orang yang tak ada harta. Dia nak tunjuk gaya hidup dia macam orang kaya. Macam itulah. Tapi orang kaya dia tak ada rasa nak tunjuk kekayaan. Yang nak tunjuk kekayaan ialah orang miskin. Supaya tahu dia itu kaya bukan miskin. Jadi begitu juga dalam bidang ini. Kalau mengaku dia sampai, tak sampailah. Kan ada orang mengaku wali. Itu pun tak boleh. Bila mengaku je, itu bohong lah. Saya dah jawab lah ni soalan tu ya. Yang kedua ya, apakah sihir dari sudut perubatan Islam? Apakah sihir sukma? Ada apa sukma ni apa? Saya jawab je lah sihir ya. Sihir sukma ni mungkin cabang-cabang lah. Sihir tafrik, sihir menceraikan suami isteri. Ini mungkin sukma ni sihir lah. Jadikan orang tu kasih atau sayang kan. Tapi saya jawab umum, apa itu sihir ya? Kalimah sihir atau konsep sihir ni satu masalah besar. Tak ada ulama yang mampu mendefinisikan apa itu sihir. Tak ada. Cuma saya terbaca pandangan seorang ahli hadis, Ibnu Hajar Haytami. Ibnu Hajar Haytami ini dia meninggal dunia sekitar abad ke-9, 800 lebih, 860 ke 830. Ibnu Hajar Haytami. Definisi yang dibuat oleh beliau, saya pikir paling baiklah.
Dalam bahasa Arabnya, beliau menyebutkan begini, as-sihru ma khasala bi mu'awanati syayatin bidarbin minat taqarrubi ilaihim. Maksud-maksud tujuan-tujuan seseorang, maksud tujuan-tujuan tertentu seseorang yang biasanya susah dapat dicapai dengan bantuan, dengan pertolongan syaitan sesudah orang tersebut memenuhi syarat-syarat yang dikehendaki oleh syaitan sebagai tanda menyembah syaitan itu. Jadi daripada definisi dalam bahasa Arabnya ini, definisi ini, sihir itu ialah satu kehendak seseorang yang biasanya susah tapi dapat dicapai dengan pertolongan syaitan sesudah orang tersebut memenuhi syarat-syarat yang dikehendaki oleh syaitan. Syarat-syarat itu dianggap oleh syaitan sebagai menyembah syaitan itu. Ya, di sini ada apa? Ada melibatkan pemujaan, penyembahan syaitan. Ada perbuatan-perbuatan yang salah yang dikehendaki oleh syaitan itu. Syarat-syaratnya. Semua syarat-syarat itu dianggap sebagai menyembah syaitan. Sebab itulah ilmu sihir ini ilmu syaitan. Di dalam Quran ayat 102 surah Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaba'u ma tatrus syayatinu ala mulki Sulaiman. Mereka mengikut ajaran yang diajarkan oleh syaitan. Wa ma kafara Sulaimanu walakin asyayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihra. Sulaiman alaihissalam tidaklah buat perkara-perkara pekerjaan-pekerjaan yang Allah larang. Tetapi yang melakukannya ialah syaitan. Wa yu'allimuna an-nasa sihra. Syaitan itu mengajar manusia ilmu sihir. Jadi apa juga sihir melibatkan syaitan. Timbullah ya, apa beza antara sihir dengan karamah? Timbul. Kalau kita nak faham apa itu sihir. Kedua-duanya sihir perkara yang menakjubkan, perkara berlaku yang menakjubkan. Karamah pun perkara yang berlaku yang menakjubkan, yang luar biasa. Dua-duanya sama. Ya. Tetapi ada perbedaannya. Katalah apa ni kasyaf ni. Dia boleh nampak rahsia-rahsia yang berlaku. Kalau sihir pun dengan bantuan syaitan boleh nampak. Kalau karamah pun begitu juga. Tapi kita cari contoh yang lain lah. Ya. Katalah kebal. Dia tetap takluk. A kebal, B kebal. Sama je. Dia letak dengan parang atau dia tembak takluk. Jadi macam mana kita nak tahu yang mana yang sihir, mana itu karamah? Senang saja. Kalau kekebalan seseorang itu memang jadi sifat seseorang, orang ramai tahu dia kebal. Itu sihir. Itu sihir. Kalau orang tak tahu yang dia kebal, tiba-tiba ditembak, takluk,
pada hari lain tembak dedot. Ini karamah. Senang saja. Kalau sihir jadi kebolehan seseorang. Kalau karamah bukan kebolehan seseorang karena didatangkan oleh Allah. Contohnya kan Sayyidina Umar dia nampak tentera Islam dalam bahaya. Sayyidina Umar nampak benda yang jauh ni, itu bukan kebolehan Nabi, bukan kebolehan Sayyidina Umar. Sebab apa? Satu hari dia dihendap oleh hambanya Abu Lu'lu' di tepi jalan. Ketika Sayyidina Umar pergi ke masjid, dihendap dah. Sayyidina Umar tak nampak. Sehingga akhirnya diterkam, ditikam sampai mati. Jadi kebolehan Sayyidina Umar melihat tentera Islam dalam bahaya itu karamah. Kalau sekiranya Sayyidina Umar ada syaitan, Abu Lu'lu' tunggu tepi jalan, dia dah tahu lah. Dia dah tahu. Dia takkan keluar dari rumah, dia tak pergi masjid. Ni Abu Lu'lu' nak, dia dah tunggu tepi jalan. Bawa parang nak bunuh dia. Jadi itu di antara ya perbezaan sihir. Lagi satu, sihir boleh hilang dengan sebab. Karamah tak boleh. Jadi dapat disimpulkan ilmu sihir itu ilmu syaitan yang dipelajari oleh manusia daripada syaitan. Seseorang yang terlibat dengan ilmu sihir, dia terlibat dengan dua dosa besar. Pertama, menyekutukan Allah kerana menyembah syaitan. Kedua, dosa kerana dosa beramal dengan amalan sihir. Dua dosa besar. Dosa nombor satu syirik, dosa nombor dua sihir. Sebab itu ahli sihir ni memang di neraka lah. Ada lagi lanjutannya ya. Panjang lebar lah ni. Bagaimana untuk atasi jika bagaimana untuk mengatasi jika disekat rezeki, jodoh dan lain-lain yang dikunci. Bagaimana ini? Ialah ni macam sihir lah. Tadi ya, sekat jodoh, rezeki. Dia memang ada ya. Kerana disihir, rezekinya tersekat. Contohnya ya, seorang kontraktor daripada Kelana Jaya. Dia telefon saya, Ustaz, tolong ubatkan saya. Haji sakit apa? Saya sebenarnya dulu seorang kontraktor yang maju dan berjaya. Duit berjuta. Dah 7 tahun kebelakangan ini keuangan saya sangat teruk. Rumah sebagainya saya dah jual. Kereta pun tak ada. Kereta pun tak pakai. Motosikal pun tak ada. Saya nak datang klinik Ustaz ni minta tolong kawan. Bila di depan saya tuan-tuan berbual-bual kat meja, saya tengok dekat jari manis tangan kiri itu ada 2 cincin. Pertama batunya hitam, satu lagi macam hijau ke apa. Saya tegur, cantik cincin ni. Di mana? Yang ini di kedai Cina, yang hitam ni kapan bagi?
Kawan tu siapa? Kawan baik. Ketika bagi ni, kawan tu cakap apa? Biar maju. Apa ni? Usaha kontraktor awak. Artinya biar murah rezeki lah. Tapi saya tegur. Tapi kenapa sampai teruk 7 tahun? Dia baru teringat. Iyalah. Kata saya, boleh tak bagi dua-dua tu? Bila saya ambil dua-dua, saya rendam. Bila saya rendam, apa dia kata? Ustaz, saya tak perlu berubat. Saya dah sembuh dah. Saya baru nampak dunia, dia kata. Dunia ni terang. Selama ni saya macam tak nampak dunia sekitar. Dia terus lari balik. Ini sihir lah. Sekat. Jadi kalau sihir macam ni, ada simpulan sihir, obat macam mana pun lagi tak dibuang, alat sihir tadi tak boleh. Kerana Allah ajar kepada Nabi Muhammad, ketika Nabi Muhammad disihir oleh seorang Yahudi, entah macam mana, orang Yahudi ini dapat rambut Nabi. Rambut itu dibelit-belit dalam sikat. Lepas tu sikat itu digapit dengan 2 manggar. 2 seludang manggar kroma. Diikat kuat-kuat, ditindih 2 batu yang besar masuk dalam perigi. Bila Nabi kena sihir ni, setengah ulama kata tak ada kesan. Tapi kalau orang yang berpaham Wahabi, ini cerita bohong. Tapi sebenarnya cerita betul. Jibril beritahu Nabi Muhammad suruh ambil, musnahkan. Nabi suruh sahabat ambil simpulan sihir ini, dimusnahkan. Cara musnahkan itu wallahu alam lah. Mungkin dibuka. Barulah Nabi lapang. Ada kesan sihir, tapi tidaklah hebat kesan itu. Mungkin kalau bukan Nabi dan Rasul dah mati. Jadi itulah cara nak musnahkan. Macam tadi cincin saya rendam. Lepas tu bakar. Cara yang mudah simpulan sihir ni nak musnahkan bakar. Tapi ada ustaz yang tak bagi. Kesian kalau bakar. Kenapa? Kesian. Nanti jin itu mati. Pedulilah. Kalau mati tak mati pun. Ada kemungkinan bila dibakar, jin itu akan mati. Jin yang digunakan dalam simpulan sihir itu akan mati. Sebab apa? Kadang-kadang benda-benda sihir ni bila kita bakar meledak. Di bawah ni tak salah saya sudah 3 kali berlaku ledakan. Padahal yang dibakar itu buku-buku. Ada sekali itu taklah kelambu Kaabah. Ledakan itu kuat seperti bunyi senapang patah. Bukan ledakan sikit-sikit, bukan kuat. Tanyalah Ustaz Khairul, ada tak Ustaz Khairul? Ustaz Khairul, dia kumpul t-shirt yang dibagi oleh seorang hamba Allah, buku-buku yang hamba Allah tu bagi, letakkan dalam 2 kotak. Dah penuh, dia bagi pada tukang kebun sekolah. Kau cuba bakar. Tukang kebun tu bakar di hujung padang, meledak. Semua orang terperanjat. Jadi tanya pada saya, kenapa meledak? Meledak itu menandakan jin yang digunakan dalam sihir itu mati. Sebab tubuh jin tu kalau jin tu macam orang, betul-betul macam patung. Macam belon. Belon yang berupa manusia.
Jadi kalau kena bakar tentulah meledak. Bom. Sebab itu yang paling mudah buat embun api bakar. Nah, itu memang selesai. Kalau buang-buang, kadang-kadang jin itu diserang kita balik. Itu bahaya, buang-buang saja. Karena sudah berlaku ya. Dia buang saja ke sungai, jin itu marah. Aku ini orang mulia, kenapa engkau buang dekat longkang? Aku dendam. Aku nak matikan bapa engkau. Ayahnya 2-3 hari mati betul. Nak berubat datang sini lah. Boleh. Yalah saya dah cerita Kalau berubat datang sini. Itu di antaranya. Biasanya kalau sihir ni tuan-tuan, ketuk belakang ni. Bila ketuk belakang ni, dia tak boleh sembunyi. Ada seorang makcik daripada Ijuk. Bila datang sini, anak-anak dia, mak ni ustaz dah kena sihir 15 tahun. Dah berubat merata tak sembuh-sembuh. Persihiran dia kata apa orang tu tukang-tukang ubat apa kata tak tahu, tapi mak ni dah 15 tahun dah. Dia datang sini, tak salah saya suruh taat ketuk. Dia ketuk belakang makcik tu tak sedar dah kita tanyalah, rupanya adik perempuan dia yang buat. Kenapa berebut tanah? Aku nak tanah itu juga. Kan kau dah ada tu, buat rumah. Aku tak suka. Aku nak juga yang kakak aku ada. Jadi sihirkan kakak adik. Pawang tu pawang Hindu ya. Kami Hindu. Semua dapat bongkar. Tapi dah berubat sini banyak kali, alhamdulillah. Sembuh. Kaedah kita ni tuan-tuan, antara kelebihannya apa dia? Orang yang buat sihir, orang yang sihirkan, kalau tak betul-betul dia akan mati. Bukan kita dengki, tak ada. Kita obat saja. Akan mati. Ada seorang pesakit daripada Jasin, sekampung dengan Dr. Roslani, namanya Harun. Dia datang sini, kita ketuk-ketuk, rupanya kena sihir. Jin dalam itu dia kata, aku tanam barang depan rumah, keliling rumah, depan kedai. Harun ni ada kedai runcit. Tak apalah, satu hari saya pergi dengan Salim ke rumah Harun ni. Bila kita pegang leher, belakang leher Harun tu kuat-kuat, sengkam. Jin itu pun menyelinap lah, cakap, aduh. Engkau dah janji nak tunjukkan di mana engkau tanam barang. Ya, aku tunjuk. Tunjuk keliling rumah 6 tempat, depan kedai 3 tempat. Kita gali-gali, kita curah folic acid. Saya tanya jin tu, cukup tak jin ni? Cukup. Siapa ni yang buat ni? Jin dalam tu. Ustaz, saya ni makcik sebelah aja. Makcik jiran-jiran pun buat macam ni. Apa sebab makcik? Makcik tu cakap, Ustaz, Harun ni kan banyak duit. Kalau banyak duit, makcik minta sajalah. Tak payahlah nak sihir. Dia tujuan sihir itu. Supaya Harun bagi duit pada dia. Lepas saya balik itu tuan-tuan, lebih kurang seminggu, Harun ni cerita, makcik itu masuk hospital. Dalam hospital tak seminggu mati. Bukan kita nak bunuh dia, tak ada. Memang macam tu. Peristiwa ni, orang buat sihir mati ini, banyak kisah, bukan satu. Itu yang agak baru lah. Ada agak saya 4-5 tahun dulu. Masa itu di bawah lagi.
Saya ingat lagi bila balik tak bagi duit 1 sen pun. Pakai kereta angsa. Kereta angsa kata apa? Tak apa lah, saya ada duit. Inilah cubaan orang tukang ubat. Kalau hospital, taruh dulu 50,000 baru operasi. Kita pergi dulu, ada duit tak ada duit, jangan kira. Tapi bila kita berhenti dekat rumah Dr. Rosnani, jiran dia nak berubat. Ubatkanlah. Ubat-ubat, bila nak balik tu dia bagi duit 150. Halim, cover dah. Minyak, tol dah cover dah. Betul ni berlaku. Saya pernah mengubat seorang kaya. Dia ada stesen minyak, sel. Stesen minyak sel ni di depan rumah dia. Rumah dia besar rumah batu besar. 2 tingkat. Dia telefon saya sungguh-sungguh minta lah ubatkan isteri dia sakit gini-gini. Saya datang sendiri. Tak ada siapa pun. Masa itu saya pakai kereta Mercedes 200. Bila dah habis, minum-minum balik. Terima kasih Ustaz. 1 sen tak bagi. Orang kaya. Biasanya yang lokek ni orang kaya. Ustaz Daud kena sekali. Ini cerita lah. Yang datang berubat itu pakai kereta Mercedes, pakai kereta BMW 7 siri, baru berwarna apa ni, macam ada apa ni, biru tua, cantik berkilat. Ustaz Daud pun ketuk. Bila balik, terima kasih. Ustaz Daud yang ubat. 2-3 hari datang balik. Ustaz Daud kata, hari itu dia lupa nak bagilah. Ini datang kali 2 mesti dibagi. Kali kedua pun terima kasih. Ustaz Daud kata, inilah orang kaya-kaya. Kata Ustaz Daud yang datang sini pakai Proton Saga, kereta kecil-kecil, sampai kita malu nak ambil. Kadang-kadang bagi 200. Malu. Orang kaya macam tu. Ustaz Abadi pun kena. Seorang pakai kerajaan yang dapat kereta. Bila dapat kereta tu, itu super skill bis korang-korang. Di Putrajaya, anak dia sawan. Anak lelaki dia 23 tahun, pelajar UTM juga baru sawan. Kita ubatkan. Ustaz Abadi diajak balik ke rumah dia 2 kali. Ubat ke sini 4-5 kali. 1 sen pun tak bagi. Bila balik itu, yang terakhir, Ustaz Abadi pergi rumah dia kali kedua. Bila balik, singgah dekat tepi jalan, makan, minum tom yam. Makan tom yam. Lepas tu balik sampai dekat rumah, dia cakap terima kasih. Kita obatkan anak dia berkali-kali sampai sembuh. Ketika Ustaz Abadi di rumah, saya tanya Abadi, engkau tanya bapak dia atau tanya anak dia, bagi ni handphone pada bapak dia. Saya pun cakap dengan ayah dia, cuba tanya si anak, ada tak orang bagi hadiah? Bila bapaknya tanya, si anak kata ada. Apa hadiah tu? Bila bapaknya tanya apa hadiah tu, t-shirt dengan soal jin. Mana tu? Simpan, ada, dia kata. Siapa yang hadiah? Seorang perempuan, dalam tu juga sejalan rumah yang satu baris jalan. Cuba bakar. Bila dibakar, tuan-tuan sembuh. Ustaz Abadi pergi 2 kali ke 3 kali. Sebab dia bercerita. 1 sen pun tak ada. Cuma itulah. Balik
diajak makan nasi dengan tom yam. Saya cakap Abadi tak apa, nanti Allah cover mana-mana. Betul tuan-tuan, 1-2 minggu seorang datin daripada Johor Bahru, saya ingat namanya Datin Zainab. Dia telefon saya, Ustaz, saya ni dekat Masjid Aminah. Nak berubat datang ke rumah Ustaz, saya tak ada kereta. Jalan pun tak tahu. Boleh tak Ustaz datang? Saya suruh Abadi. Jadi obat dekat Masjid Aminah, makcik itu bagi duit. Ini untuk Ustaz. Dia bagi saya 400. Abadi pun 400. Dia ambil lagi loket dia, cincin apa ni, belian bagi pada Abadi. Kata Abadi ni cincin belian beribu ni. Tapi tak salah Abadi jual 900 ya. Oh, rugi tu. Sepatutnya itu 3-4 ribu ya. Tapi dah, ayolah untuk bagus juga dapat 900 ya. Itu kata saya, inilah yang awak pergi Putrajaya tak dibagi 1 sen dah, Allah dah coverkan dah. RM400 yang ini RM900, RM1,000 lebih juga. Jadi perawat memang macam itulah tuan-tuan. Itu pun untung. Ada juga yang bila balik singgah balai polis, report. Tunjukkan isteri dia lebam-lebam. Yang report balai polis ini setakat ini ada 5 kali ya. Kali pertama di Johor Bahru. Masa itu isteri Dr. Roslani sakit ni. Isterinya tu lari pergi balai polis dekat Kampung Melayu tu. Tapi bila polis datang, Roslani ceritalah dia sakit, kita ubat. Lepas lah. Kali kedua, ketiga di sini. Ustaz Dawud pukul sini ke sini. Lepas. Tapi kita bagi tahu polis sepatutnya pesakit ni berterima kasih sebab dia ubat bukan pakai belasah. Kali yang pertama betul-betul di rumah saya. Tapi bukan saya yang ketuk tu. Kawan pada isteri Abadi, namanya Jamilah, orang Johor Bahru. Dia pelajar UAE. Pada masa itu saya mengumbat orang tidak pakai pukul-pukul. Oleh kerana penyakit dia ni hebat. Saya bawa kepada tukang pukul ni, dekat mana? Dekat Kampung Gadik. Mana Melaka. Memang dipukul lah. Dekat sini semua hitam. Tapi sembuh. Nak keluarkan hantu raya. Tiba-tiba bapak dia datang. Bawa balik. Sampai Johor Bahru, bawa report. Balai polis. Sentral Johor Bahru. Kru TV3 datang rumah saya. Ambil gambar saya. Ambil rambut yang saya potong. Semua. Heboh seluruh Malaysia. Bimbang saya ni masuk penjara. Kerana membuat orang dengan pukul. Padahal bukan saya yang pukul. Nama orang tu Johan. Saya pada masa itu belum lagi gunakan pukulan. Memang ditunjukkan kat TV tu lebamnya apa. Rambut yang panjang sampai ke ke buku ladi saya potong jadi pendek. Sebab hantu raya. Hantu raya ni dibegayut dekat rambut. Bila potong tu mudahlah keluar. Heboh ya. Dalam 1 bulan tu kawan dekat jauh telefon. Kenapa macam mana. Termasuklah arwah Ustaz Osman Mahathir pun telefon saya. Macam mana. Saya tak ada apa-apa. Ini TV3 je buat apa ni. Buat berita yang begini. Sebenarnya tak ada apa-apa pun. Tapi saya fikir, saya cakap dengan jemaah, ini menandakan satu masa nanti perubatan kita ni terkenal. Betul kan? Itu 94. Sekarang 2024, 30 tahun. Betul lah.
ada lagi ini soalan. Ini perempuan yang periat boleh tak masuk masjid ini ada khilaf lah. Ulama mengatakan boleh. Pada masa Rasulullah dulu tak ada kemudahan untuk jaga darah itu menitik dulu. Tapi sekarang ini dah canggih. Jadi ada ulama kata kalau tidak menitik boleh. Tapi ada setengah ulama kata bukan sebab ditakuti darah menitik dalam masjid. Tapi memang disebabkan orang yang sedang dalam period ni tak boleh. Tapi kebanyakan apa yang berlaku di negara kita ni membolehkan. Antara yang membolehkan apa? Parti PAS lah. Sebab kaum ibu kalau tak boleh masuk masjid macam mana nak dengar politik. Jadi orang-orang PAS kata boleh. Ini bukan pasal PAS tak PAS. Yang saya temui itu. Siapa ikut PAS memang dia boleh. Dibolehkan. Sebab kalau tak macam mana kaum ibu tak dengar lah. Kesimpulannya itulah dua pandangan. Yang berpandu kepada takut menitik darah itu boleh sekiranya terjamin tak menitik. Sekarang semua dah canggih. InsyaAllah boleh. Tapi satu lagi berpandangan memang orang perempuan ketika hadas besar itu tak boleh sama sekali masuk masjid. Maka tak boleh lah. Kita boleh pegang mana-mana. Tak salah. Ini perkara khilaf macam ni mudah saja tuan-tuan. Boleh pegang. Jangan jadi masalah. Saya naik haji tahun 82 kali pertama. Pegawai tabung haji garang. Siapa tersentuh perempuan, cepat-cepat ambil uduk. Jangan tawaf. Tak sah tawaf kalau tersentuh perempuan. Garang betul. Tapi bila saya naik haji tahun 2010, pegawai tabung haji kata tersentuh perempuan tak batal. Macam mana tuan-tuan? Dulu kan main garang lagi. Tersentuh batal. Ini hukum dalam mazhab apa Syafi'i. Jangan taklid dengan mazhab Hanafi. Tapi 2010 pegawai tabung haji bagi tahu kalau lelaki tersentuh perempuan tak batal. Dia tanya kenapa? Ada seorang ulama Syafi'i yang menyebutkan begitu. Jadi kita ikutlah ulama Syafi'i ini. Betul tuan-tuan. Kesimpulannya perkara khilaf ini kita boleh ikut mana-mana. Jangan jadi masalah. Takut sangat. Tak bolehlah masuk masjid. Jadi kawan pula menakut-nakutkan. Pergilah. Ada yang kata boleh masuk saja. Jadi gitu perkara khilaf ni jangan jadi masalah. Biasanya perkara khilaf yang jadikan masalah ialah mereka yang berpaham Wahhabi. Perkara tu khilaf, dia ambil yang satu, yang lain sesat. Baca Fatihah lepas sembahyang. Tak ada. Rasulullah tak buat. Kenapa nak baca Fatihah lagi? Dalam sembahyang kita dah baca Fatihah 17 kali dari semalam. Kenapa lepas solat kita baca lagi Fatihah? Soalnya, di dalam Islam ni, baca Fatihah lepas solat, dilarang tak? Tak ada larangan. Bila tak ada larangan, bolehlah. Saya lepas subuh baca Fatihah 40 kali. Rasulullah tak buat pun. Berdosa lah saya. Sesat. Masuk neraka.
Bila sesat pula itu masuk neraka. Itu jangan dengar lah pandangan macam ni. Tapi itulah. Saya fikir sudah terjawab tadi. Ada lagi? Siapa nak tanya tadi? Ada? Siapa nak tanya? Haji Karim. Orang buat pagar rumah, dia jadi imam. Boleh tak kita bermakmum di belakangnya? Itu terpulanglah pada individu. Kalau individu tu kata, aku tak boleh. Janganlah. Macam juga kita pergi haji boleh tak kita jadi makmum imam Wahabi? Kalau kita tak ada apa-apa masalah, buat je lah. Kalau kita ada masalah, memang kita dengar dia bercakap memburuk-burukkan tasawuf, memburukkan tarekat, itu kita tak boleh. Contohnya Haji Wanasan, pejabat agama panggil dia. Dia tak sembahyang jemaat di masjid depan rumah dia. Dia cakap lah, macam mana saya nak sembahyang? Imam itu selalu dia kutuk tarekat sesat. Takkan saya nak bermakmum belakang dia. Saya kalau sembahyang, jemaat pergi masjid lain. Itu orang ramai kata saya tak solat. Pejabat agama pun tak boleh nak apa. Memang betul. Arwah Haji Ibrahim Saman Jeram. Masjid dia pun tak jauh dari rumah dia. Dia tak pergi masjid itu. Sebab imam tu, kawan dia sama-sama tentera dulu. Kalau berbual dengan dia memang kotak tarekat dia. Jadi macam mana saya nak jadi makmum? Kalau sampai ke peringkat itu memanglah boleh. Jadi kalau kita tak ada apa-apa, solat aja lah. Kalau haji rasa ini dah syirik, aku tak maulah. Jangan bermakmum. Ya. Itu terpulang pada keyakinan seseorang dah. Ya. Kalau kita kata itu pedulilah, itu antara dengan Allah. Yang aku tahu, dia itu bacaan yang baik, dia imam sini dah lama. Semayang dia. Itu semua boleh. Ya. Ada lagi? Kalau tak ada, setakat ni sajalah. Ya. Wallahualam. Saya nak ingatkan satu lagi. Ini pada perawat-perawat. Ya. Saya selalu dah ingatkan. Kalau ada datang pesakit yang agak susah, yang tak pernah dihadapi, ataupun terkeliru, tak tanya kawan-kawan, telefon saya. Jangan pakai entam saja. Nanti jadi tak betul. Saya dah selalu ingatkan. Jangan memandai-mandai. Sudah ada 3-4 orang perawat saya singkirkan. Yang pertama, saya kata jangan ditepuk dengan tangan. Kerana awak ada benda dalam badan awak. Kalau awak tepuk dengan tangan, ada kontak tangan awak dengan pesakit, jin dalam badan awak masuk kepada pesakit. Berapa orang dah mengadu pada saya. Dia tak peduli. Tepuk juga. Dia kata apa? Tepukkan ini cepat mengeluarkan jin. Tapi tak tahu jin dia masuk ke badan. Tak lama tu saya berhentikan. Kerana ada yang mengadu. Yang kedua, jangan pandai-pandai. Yang kedua ni dia pandai-pandai. Dia tak belajar dari rumah, dia pergi rumah pesakit. Dia apa? Dia rejamnya dalam rumah tu garam. Dah. Atas katil pun ada garam. Jadi macam mana tu? Bila kita datang ke rumah tu, ini orang Manara lah. Kita tak buat. Dia memang orang sana, memang perawat Manara. Akhirnya kita singkirkan juga. Begitulah. Jadi
Kalau ada satu kes yang syak tak tahu, tanya kawan. Kalau tak mau tanya kawan, tanya saya. Telefon ada. Selalu tak tanya, dia buat dia akak-akak. Ini tak boleh. Ya. Kemudian yang kedua, kaedah-kaedah sudah saya ajar semua. Ya. Pertama, jangan ketuk di tempat yang orang itu ngadu sakit. Kalau dia sakit dada, jangan diketuk di dada. Sebab kaedah refleksologi. Kalau sakit kepala, ketuk di kaki. Jangan ketuk di kepala. Ini perawat-perawat ni masih dia abaikan pesan saya. Dia reka-reka sendiri. Ketuk sinilah, ketuk sinilah. Tak boleh. Ingatan saya ni selalu dah saya sebut. Jadi perawat-perawat itu mesti jaga baik-baik. Kalau kita agak-agak ragu-ragu, kalau saya ada di sini, masuk bilik saya tanya. Ada yang buat macam tu, tapi ada yang abaikan. Kalau tak ada, saya ada handphone, telefon. Itu senang. Hentam kromong saja. Itulah yang saya selalu fikir. Memang kaedah kita ini sangat baik. Cuma kemampuan perawat yang ada. Kemampuannya itu kesannya orang yang dirawat itu. Saya masih ingat ada satu pasangan suami istri umur dalam 30-an. Si istri itu di bawah itu di atas kursi roda yang menyorong suami. Saya tanya, ini dari mana? Saya daripada Siangkang. Ini datang kali berapa? Kali ke-8. Oh, sudah 7 kali? Sudah. Apa kesannya? Ada kurang tak? Kurang sikit saja. Dia kata, mana? Tunjuklah, sini. Astagfirullah. Terus saya ajak masuk bilik. Saya sendiri dengan seorang siapa saya lupa. Saya ubatkan. Saya ketuk tapak kaki kiri, tapak kaki atas tapak kaki sampai lebu betis, sampai ke lipat kaki, tangan sini. Di perut kita cengkam dan lembut. Itu bermakna banyak baiknya. Datang kali ke-8 tu alhamdulillah. Saya tak nampak lagi dia datang lagi sampai sekarang. Itu maknanya apa yang saya cakap ni. Itulah mutu ketukan itu yang saya bimbang. Mereka ni datang jauh-jauh. Dari Kedah pun ada. Dari Kedah pun ada. Bila balik tak ada apa-apa. Ini kan kita kan kesal. Kadang-kadang yang datang tu suami isteri. Yang diperiksa isteri saja. Suami tak diperiksa. Suami tak diobat. Padahal dah selalu dah. Suami, isteri, anak, mak, bapak semua mesti periksa. Ada seorang yang akhir dia datang sini kali ketiga. Yang sakit itu isteri dia. Awak dah datang berkali 2 kali. Ini kali ketiga. Dia ketuk mana? Di sini. Suami ada ketuk tak? Tak ada. Periksa? Tak ada. Saya terus bawa bilik siapa? Sahak. Cuba ini periksa suami. Bila periksa suami memang hebat. Saya agak memang sakit isteri tu. Dia cakap apa? Ustaz, saya sakit ini dah 30 tahun sejak saya nikah dengan suami. Nikah saja terus kena sampai sekarang. Tentulah yang diobatkan isteri saja. Sakit itu daripada suami. Saya susah terus ketuk suami. Yang tadi istrinya bila dicepit
10 jari sakit. Bila diketuk kaki kiri, lebih kurang dalam 15 minit. Sahak cuba uji kaki isteri. Dicepit lagi dengan itu oleh sahak. Kaki kiri istrinya dah tak sakit. Tak sakit, dah tak sakit. Nah, itu kan. Itu kedatangan kali ketiga. Jadi 2 kali, kali pertama, kali kedua, suaminya ada, tak diapa-apakan. Ini saya cerita ni, biar semua perawat itu ambil perhatian. Kalau suami isteri, dua-dua mesti. Kalau ada mak, ada ayah, mak ayah mesti. Mesti diperiksa. Saya dapat kaedah ni dulu ya, masa di bawah. Agak saya dalam tahun 2000 berapa. Masa itu Ustaz Daud ada lagi. Saya dengan Ustaz Daud ni. Azizul pun baru kan. Ustazah Saadah daripada Bentung. Tak salah saya, dia berubat dengan kita di sini dah banyak tahun. Tapi tak sembuh-sembuh. Balik seminggu sakit, balik sakit. Jadi entah macam mana. Dia datang satu hari, Ustaz Daud tak ada, saya sendiri yang ketuk. Pagi-pagi. Tak ada orang. Saya ketuk ustazah tu. Tiba-tiba ustazah tu, dia duduk bercakap. Dalam keadaan tak sedar. Tunjuk suami, obatkan dia. Suaminya marah. Kenapa engkau ni suruh aku berubat yang sakit engkau? Saya pun mencelah, Ustaz. Tadi ustazah ni cakap dalam keadaan tak sedar, bukan dia. Yang cakap itu jin dalam. Apa salahnya Ustaz obat? Ustaz tu pun akur. Saya pun berhentikan ustazah. Saya ketuk Ustaz. Saya ketuk tapak kaki kiri. Adalah 5 minit agaknya. Ustaz ini terus tak sedar. Bila terus tak sedar, saya berhentilah. Saya berhenti, Ustaz itu pun sedar. Saya tanya Ustaz, masa Ustaz separuh tak sedar tadi, nampak apa? Dia kata, saya nampak seorang perempuan. Kenal tak? Kenal? Siapa dia? Jawatan kuasa masjid. Selalu saya ngajar situ. Dialah yang menyediakan makan minum. Lepas saya ngajar. Dalam hati saya ada kemungkinan Ustaz ni disihir ya. Saya ketuklah Ustaz ni. Akhirnya apa? Jin itu cerita semua. A sampai Z. Bila kita ubatkan suami dia, barulah ustazah itu sembuh. Itu kan pengajaran. Sebab itu sekarang ini kalau ada suami isteri dua-dua mesti diperiksa. Kalau perlu mesti diobat. Ini kes yang terbaru ya. Hari apa itu? Minggu ni juga. 30 tahun isteri itu sakit. Macam mana boleh sembuh? Penyakit itu jin suami dia. Tempias kepada isteri yang diobat isteri. Ya. Memang bila-bila. Ini satu contoh yang baik. 30 tahun sejak dia nikah. Tentulah jenis suami itu pergi ke dia. Tapi orang tidak teringat. Nah ini kaedah-kaedah ini perawat mesti peka. Ya. Kalau suami isteri dua-dua mesti diperiksa. Kalau ada mak, bapak, datuk, nenek semua periksa. Jangan biarkan. Jadi itu sajalah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana warhamna. Allahumma ighfir lana warhamna. Allahumma ighfir lana warhamna. Wa li abaina wa li ummahatina wa li dhawil huquqil wajib 'alaina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat rahmatika arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.